Mukim Baranang terletak bersempadan dengan Negeri Sembilan. Ia mempunyai keluasan kawasan berjumlah 6,190 hektar. Mukim ini telah diterokai sekitar 1890-an dan penduduk asalnya merupakan kaum orang asli. Kedatangan para peneroka lain menyebabkan orang asli berpindah ke kawasan yang baru. Nama Baranang ini diambil sempena satu peristiwa yang tercetus satu masa dahulu. Menurut satu sumber, orang-orang Negeri Sembilan telah berselisih faham dengan puak Minangkabau. Pergaduhan ini dikatakan berpunca daripada seorang wanita. Dalam pertempuran ini, kedua-dua pihak telah menggunakan senjata-senjata lama seperti keris, tombak, pedang, parang, kapak dan sebagainya. Pertempuran yang tercetus tanpa henti ini mengakibatkan sungai berdekatan dipenuhi darah mangsa-mangsa yang terkorban. Kedua pihak dikatakan telah berenang di dalam sungai yang dipenuhi darah tersebut. Dalam logat Minang, perkataan berenang disebut beranang dan namanya kekal ke hari ini. Mengikut cerita orang-orang tua, Tok Rodu adalah seorang yang kuat dan handal serta terkenal dengan kehebatan ilmunya. Berketurunan orang asli, Tok Rodu merupakan seorang Muslim dan mempunyai seorang isteri bernama Robiah. Beliau dikatakan mempunyai binatang-binatang peliharaan iaitu buaya putih, labi-labi putih dan harimau yang empang satu kakinya. Kesemua binatang peliharaannya dianggap sebagai penjaga kampung. Misalnya, harimau Tok Rodu yang dikatakan bersaiz sebesar lembu akan naik berang jika terdapat orang yang melakukan perkara tidak baik di dalam kampung. Buaya dan labi-labinya pula bertugas menjaga sungai di kampung. Setelah meninggal dunia, jasad beliau disemadikan di kampung Dusun Tua. Bukit Putri terletak di dalam kampung Teras Jernang, di tepi jalan utama yang menghubungkan Kajang ke Bangi Lama, Dengkil dan Banting. Di tepi jalan di sepanjang bukit ini terdapat sebatang sungai iaitu Sungai Langat. Sungai ini mempunyai teluk-teluk kecil di kawasan yang berselekoh dan airnya sangat dalam berbanding dengan kawasan-kawasan lain. Pada zaman dahulu, teluk-teluk kecil ini penting sebagai tempat para penduduk kampung menangkap ikan, mandi, membasuh pakaian dan juga sebagai pangkalan untuk menambat perahu. Salah satu daripada teluk tersebut dipanggil Teluk Jutan. Nama Teluk Jutan dikatakan berasal dari perkataan syaitan.
Mengikut ceritanya, terdapat seorang gadis cantik jelmaan syaitan yang gemar mandi di situ. Para nelayan di situ mengatakan bahawa rambut gadis yang digelar putri itu amat panjang hingga mencecah ke dalam teluk Jutan. Setelah selesai mandi, putri tersebut akan naik ke bukit berhampiran. Lantaran dari peristiwa ini, maka bukit itu dinamakan sebagai Bukit Putri. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah penempatan orang asli di hulu sungai. Pekerjaan utama mereka adalah bercucuk tanam dan bersawah padi. Kampung Kuala Perdik mendapat namanya dari sebuah kisah yang berlaku di dalam masyarakat ini. Terdapat sepasang suami isteri yang baru berkahwin. Mereka tinggal di sebuah pondok bersama dengan adik perempuan si isteri. Si isteri merupakan wanita yang baik budi pekertinya. Namun begitu, tanpa disedari, si suami telah menjalinkan hubungan sulit dengan adik kandungnya. Hubungan itu akhirnya terbongkar. Akibat kekecewaan yang amat sangat, si isteri telah merancang untuk membunuh adiknya. Pada suatu hari, ketika si suami pergi memburu di hutan, si isteri telah mengajak adiknya ke hulu sungai. Ketika sedang mandi, si isteri menolak adiknya lalu hanyut di bawah arus yang deras. Dalam keadaan serba salah dan bingung, wanita itu telah melarikan diri dengan mendaki Gunung Nuang hingga sampai ke Pahang. Kerana beliau seorang wanita yang baik, tempat kediamannya di Pahang dinamakan sebagai Canda Baik. Ekoran dari tragedi tersebut, tempat terjadinya peristiwa ini dinamakan Perdik, hasil cantuman perkataan Ipa dan adik. Allahyarham Tuan Haji Syamsuddin Maukus merupakan seorang tokoh agama yang amat disegani di Kampung Jalan Enam Kaki. Beliau semasa hayatnya telah merantau ke Mesir untuk mendalami ilmu agama. Sekembalinya dari Mesir, sekitar 1932, beliau ditawarkan jawatan tinggi dalam pentadbiran hal ehwal agama Islam di Jabatan Kerajaan. Namun kerana semangatnya untuk berdakwah lebih kuat, maka beliau menolak tawaran tersebut dan mendirikan pondok agama di Kampung Jalan Enam Kaki. Walaupun Allahyarham Tuan Haji Syamsuddin tiada jawatan di dalam Jabatan Kerajaan, beliau telah dilantik menjadi penasihat agama kepada Sultan Selangor ketika itu. Setelah meninggal dunia, Allahyarham telah dimakamkan bersebelahan kawasan pondok di mana beliau mengajar agama. Demi memelihara kesinambungan usaha dakwah beliau, sebuah madrasah telah dibina dan diberi nama Madrasah Al-Fulaniyah. Usaha penyebaran dakwah kini telah diteruskan oleh menantu Allahyarham.